Itu semestinya. Sultan. Ha? Ai Sultan. Ni. Sudah sampai ni. Bagus. Oh. Astaghfirullahalazim. 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 La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kau soal apa tak? Kau soal apa? Kau solat? 33 53. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت رب المولى نعم المولى ونعم النصر. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع وانتفاع والإفادة والاستفادة والحصى على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita buka majlis dengan bacaan mulia kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga baginda, isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para awliya, para atqiya, para sulaha, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha wa ila ammatil muslimin ajma'in. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa khabar semua tengah hari mulia ni? Semua sihat insya-Allah? Khair alhamdulillah insya-Allah. Kita sambung insya-Allah daripada kitab sejarah dan juga hikmah solat. Last kita bincang berkaitan dengan pembahagian rukun solat. Ada sebut 13, ada sebut 17. Tu je. Ada pandangan 18 rukun solat. Beza kat mana ni? 13 kalau sekiranya kita ada bab tamakninah ni 4 keadaan. Ketika rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Jadi ada para ulama dia gabungkan rukuk dan tamakninah. Jadi ada yang asingkan rukuk satu rukun, tamakninah ketika rukun, ketika rukuk. Jadi pecah 4 ni jadi 17. Tu je perbahasan dia. Ada yang tambah yang ke-18, apa dia? Yang ke-18 ialah hendaklah wajib niat untuk keluar daripada solat ketika mana? Bagi salam. Tapi pendapat ni tak diterima. Bahkan bahaya pula. Kenapa bahaya? Syarat dia mesti serentak ketika bagi salam. Kalau bagi salam awal, niat nak keluar daripada solat awal, batal semayang. Saya dulu beramai yang ni. Gaya nak bagi salam terniat awal, maka batal semayang. Elok tinggalkan, kata para ulama. Itu kalau orang tak tahu dia buat juga bahaya. Ini masuk pada yang pertama 51. 51 bukan? Niat Niat dalam mazhab Imam Syafi'i ini hukumnya wajib. Okey. Merupakan rukun dan cukup atau dengan kata lain memadai bagi orang yang solat itu apabila ia menghadap kiblat dan mengangkat takbir untuk solat, maka sebenarnya ia telah niat lintasan hati. Adapun usolli itu hukumnya apa? Sunat. Sebab apa sunat? Nak bagi bantu hati yang lemah ni. Mereka berdalilkan apa? Nabi tak buat pun. Usolli Nabi tak buat pun. Hati Nabi dengan hati kita tak sama. Jadi kita ni banyak benda-benda yang masuk terganggu, maka sunat melafazkan.
niat tersebut supaya membantu hati. Hatta dalam 4 mazhab pun demikian. Kecuali mazhab Maliki perincikan sunat itu ketika mana bagi orang yang was-was. Sunat dilafazkan. Yang tak was-was terus saja niat. Jadi adapun melafazkan niat merupakan perkara yang dituntut sebelum solat untuk membantu menghadirkan hati. Jadi hadis ni ada hadis yang diguna pakaikan kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Hadis ni dalam mazhab Syafi'i sesungguhnya setiap amalan disertai dengan niat. Disebutkan 1/3 dalam syariat kita ni 2/3 ialah memerlukan kepada niat. Jadi kita nak tengok sekarang ni bab solat lah. Macam baca dah lagi. Baca dah. Baca dah. Tapi tak apalah, teranglah sikit-sikit. Jadi saya terangkan sebelum ni, kita ulang balik lah. Dah baca dah. Dalam bab sembahyang ni kita ada sembahyang sunat. Kita ada sembahyang sunat mutlak. Contohnya mutlak apa? Sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudu, mutlak. Apa maksud mutlak? Nak buat bila-bila pun silakan. Kecuali jangan buat lepas subuh, lepas asar contohnya. Kita ambil wudu, satgi pun ada juga lepas apa Allah maksud Samad, lepas maghrib ambil wudu lagi. Nak sembahyang sunat wudu silakan. Pagi tadi masuk masjid, satgi malam masuk masjid lagi. Nak sembahyang dalam masjid silakan. Jadi maksudnya tidak ada terikat dengan waktu kecuali waktu yang diharamkan. Jadi tengok di sini lah. Itu yang apa? Dipanggil apa? Yang pertama ni keadaan dia memadai untuk niat sahaja. Untuk solat sunat mutlak seperti solat tahiyatul masjid, apa dia? Usalli je, saja aku nak sembahyang je. Yang kita dah sebut usalli tahiyatul sunnata tahiyatul masjid, rakaataini ada lillahi ta'ala, semuanya sunat. Yang wajib lintas niat je. Tu solat yang kategori yang pertama. Solat kategori yang kedua ni solat yang ada waktu. Solat duha ada waktu dia tak? Ada waktu dia. Sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ada waktu dah. Bila waktu dia? Bila masuk waktu, masuklah waktu. Habisnya bila? Habis tu solat. Sembahyang witir ada waktu tak? Bila waktunya? Waktunya bermula setelah kita solat isyak. Lagi tak solat isyak, lagi tu tak masuk sembahyang witir. Habisnya bila terbit fajar sadiq. Tu ada waktu dia. Jadi solat yang ada waktu ni sembahyang hari raya, sembahyang duha, mesti ada 2 syarat. Syarat yang pertama mesti nak laksanakan. Kita lintaskan usalli. Yang kedua ta'yin, tentukan. Usalli sunnatul duha. Nak sembahyang qabliyah, ba'diyah, usalli sunnatul qabliyatul zuhri, ba'diyatul zuhri. Tapi kalau untuk sembahyang asar, sembahyang subuh, tidak ada sembahyang ba'diyah, maka tak perlu nak ta'yin. Hanya sebut je usalli sunnatul asri. Tak perlu niat usalli sunnata qabliyatul fajri, sebab lepas subuh tidak ada ba'diyah. Cuma beza macam mana? Bezanya kena sebut jugalah sunnatul fajri contohnya. Sunnatul subhi, sama aja maksud dia. Untuk sembahyang fardu ni 3 yang wajib. Nak sembahyang zuhur kejap lagi, usalli fardhu zuhri, cukup. Wajib lah. Kita duk niat yang lain, 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala, maka hukumnya sunat. Imam pun tak wajib niat sebagai imam, sunat je. Kecuali sembahyang Jumaat contohnya, wajib niat. Sembahyang nazar contohnya, wajib niat. Makmum apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia tak niat maka seakan-akan dia sembahyang sendirian lah. Jadi kita tok guru kita ajar siap-siap dah. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala, selesai. Jadi nak bagi kita kata apa? Sembahyang fardu ni mesti ada 3. Sahaja usalli fardhu zuhri. Lebih daripada tersebut contohnya, maka hukumnya sunat. Okey, kita dah bincang dah sebelum ni. Sekarang kita tengok rukun yang kedua, takbiratul ihram. Dinamakan takbiratul ihram kerana ia mengharamkan apa yang halal sebelumnya, seperti makan, minum, bercakap-cakap dan juga lain-lain. Tawaf ni macam kita solat, kecuali halal boleh bercakap. Boleh bercakap, tak ada masalah. Jadi takbiratul ihram ni apa yang afdalnya dia? Takbir tersebut dilakukan secara segera. Jangan lama sangat. Allahu akbar. Kalau mampulah, dia rintas je sembahyang ke sembahyang zuhur 4 rakaat, ikut imam kerana Allah Taala, rintasan.
Syarahan tu jadi lambat, panjang. Tu afdalnya apa? Segera. Kenapa afdalnya segera Ustaz? Kalau takbir intiqalat, nak rukuk, nak i'tidal, nak turun ke sujud, tu dia panggil takbir intiqalat. Sunat bagi kita panjang. Allahu Akbar. Serentak dengan perbuatan. Hikmah dia apa dia? Supaya sembahyang kita ni tak sunyi daripada zikir. Ada zikir je solat ni. Kan? Jadi sunat kita panjangkan ikut pergerakan solat serentak. Tapi takbiratul ihram, kenapa sunat kita segerakan? Kerana waktu kita nak sembahyang ni, yang syaitan nak kacau sangat ni, bagi kita was-was. Was-was dalam niat. Ketika mana takbiratul ihram ni, maka membatalkan solat. Kerana niat ni syarat dia mesti jazim, yang kuat sungguh. Kalau ada telefon sekali, aku berhenti dulu lah. Tak boleh. Kalau orang datang kau berhenti, tak boleh. Dia gantung, tak boleh. Dia mesti betul-betul nak sembahyang. Jadi kalau panjang pun banyak mana? Panjangnya jangan lebih daripada 7 alif. 1 alif sama dengan 2 harakat. Jadi kalau 7, 14 harakat. Ataupun kira daripada huruf. Ta, kaf, ba, ya, ra, ta, 6. Alif, lam, alif, hamzah, ha, ra, alif, mim, 8. 8 campur 6? Sebab betul-betul. 14. Jadi panjang dia Allahu Akbar. Panjang tu paling panjang. Kalau lebih sampai 30 contoh, saya pun tak nak buat. Lama panjang sangat. Maka ada yang sebutnya hukumnya khilaful awla. Menyalahi daripada yang utama. Ada yang sebut makruh. Kerana panjang sangat. Kerana itu bukan tuntutan untuk nak bagi panjang. Panjang masa takbir intiqalat. Kesempurnaan takbir, takbir yang sahih lagi kukuh kaedahnya. Jangan ada sebarang keraguan. Betul-betul yang nak semayang ni. Sebab semayang ni bukan boleh buat lakon-lakon. Tengok drama. Betul leceh drama Melayu tu. Ambil gambar semayang, lakon semayang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kecuali lah memang lepas semayang sungguh, cameraman ke, ambil hujung-hujung, tak apalah. Ini tiba-tiba hampas jadah, ambil duduk tahiyat akhir lah, bagi salam. Semayang bukan untuk berlakon. Tak boleh buat berlakon-berlakon semayang ni. Semayang betul-betul. Ni jangan marah kalau ada pelakon, contoh hukum. Marah pun marah lah. Tak ada. Awak jangan marah lah. Yang kedua, engkau angkatkan kedua tanganmu berbetulan dengan dua telinga. Angkat. Seakan-akan macam mana tuan, sebahagian daripada hujung ni sama dengan atas telinga. Ni cuping ni dengan ibu jari bertentangan, dekat-dekat lah. Bukan syarat keskan telinga dah. Dia dekat-dekat je. Sama ke lelaki perempuan sama. Cuma ada yang kata, ustaz, kami ni perempuan kena kemut, kena rapat dengan gitu. Sama je buka, tak masalah. Yang beza dia kat mana dibincangkan ni tentang tangan ni. Tangan ni nak bengkok ke lurus? Imam Ibn Hajar kata apa? Luruskan tangan. Sebagai tanda kita nak menghadap Allah Ta'ala, surrender. Imam Ramli kata dibengkokkan sikit. Bukan macam kobra tu, sikit je, hujung je, supaya jari ni menghadap ke arah kiblat. Jadi agak-agak lah, agak-agak kena, agak-agak bertentangan lah. Jangan tanya orang sebelah tak, kena tak, sama tak, tak payah tanya. Sama juga keadaan begitu ketika mana nanti kita nak rokok. Macam mula-mula kita semayang ni semangat, masa nak rokok lagi pun Allah, angkat tangan sama, Allah bagi sama, bagi elok. Dia jadi macam mana? Rakaat kedua, ketiga contohnya, Sami Allah liman hamidah, ada lembek dah, patah dah tangan dia. Rabbana walakal hamd. Nak rokok Allah, dah mula tak larat lah. Dalam sembahyang jangan tunjukkan malas. Kerana sifat munafik ni dia malas, dia buat lembek, buat tak larat. Munafik ni dia bila nak sembahyang dia rasa malas-malas. Kita insya-Allah bukan munafik. Min. Ketiga, engkau hadirkan hati. Hati kita ni akan jadi fokus bergantung macam mana keadaan sebelum sembahyang. Sebelum sembahyang duk gelak-gelak, lepas tu duk tengok cerita tu, kadang-kadang hak jadi tengah sembahyang pun duk senyum. Pasal apa duk tengok cerita lawak tadi tu? Dia tak ada masa nak bagi dengan Tuhan, tak ada masa untuk dia bagi, untuk dia fokus dengan Tuhan dia, bagi masa. Jadi sembahyang kita ni kualiti bermula dengan wuduk lagi. Wuduk ambil elok,
tak gopoh, dia akan bawa dalam sembahyang. Lepas wuduk, macam mana keadaan kita ni? Kita akan sejauh mana persediaan yang kita buat, hati kita begitulah. Dia akan hadirkan hati. Maka hadirkan apa ni? Kita nak menghadap Tuhan ni. Hadirkan bahawa sedang kamu nak menghadap Tuhan. Allah lebih besar sekarang. Bukan kerja kamu, bukan siapa idola kamu, dah. Semua kecil. Sekarang ni waktu kamu menghadap Tuhan. Allah lebih besar. Maka engkau akan bertakbir dengan penuh perasaan ta'zim. Itu perasaan mengagungkan Allah Ta'ala. Perhatian. Untuk solat fardu, syarat takbiratul ihram ialah dilakukan dalam ketika keadaan berdiri. Sebab sembahyang fardu ni wajib berdiri bila mana mampu. Takbiratul ihram pun macam tu juga. Sembahyang sunat tak apa. Sembahyang sunat, sembahyang duduk tak apa. Duduk, takbiratul ihram. Asal kuat, bangun pula. Tapi untuk sembahyang fardu, wajib berdiri masa nak niat, masa nak takbiratul ihram. Jika takbir tidak berlaku ketika berdiri, walaupun satu huruf je, ucapan Allahu Akbar tu satu huruf je, bukan dalam keadaan berdiri, maka sembahyang fardu tersebut tak dikira. Hanya dikira sebagai sembahyang sunat. Tengok bawah tu. Fa in waqa'a harfun fi ghil qiyami lan tan'aqidu farda wa tan'aqidu nafla li jahli at-tahrimi duna alimihi. Sekiranya berlaku takbir satu huruf je, bukan ketika berdiri, maka ia tak dikira sembahyang fardu. Dia rasa sembahyang zuhur dah tadi. Bukan sembahyang zuhur tu. 4 rakaat yang dia niat sebut tadi tu, jadi sembahyang sunat saja. Kerana apa? Kejahilan dia berkaitan dengan syarat takbir tanpa pengetahuan itu. Maksudnya mesti dilakukan ketika berdiri. Gambaran masalah ni macam mana? Dia kena bagi tawdih, contoh. Contohnya orang yang nak jaga sembahyang jemaah ni, dia tahu, kalau aku ikut rokok bersama dengan imam, aku dapat pahala rakaat bersama dengan imam. Jadi yang jadi masalah macam mana? Ketika mana imam nak rokok, dia baru datang, dia pun angkat takbir, Allah, sambil kepala tunduk. Sebab apa? Nak rokok sama dengan imam. Package. Takbiratul ihram tu sekali tunduk untuk nak rokok. Contohnya Allahu Akbar. Ra dengan bar tu belakang tu sikit je. Bukan dalam keadaan berdiri. Jadi tak sah sembahyang fardu dia tu. Jadi nak buat macam mana? Jangan gopoh lah sarah dia. Tenang-tenang aja. Allahu Akbar, bagi dapat tamakninah baru duduk, baru turun. Itu satulah. Ada yang saya lupa sebut tadi. Ada yang kata, ustaz, kita daripada tempat ambil wudu, memang nak sembahyang lah, tu kira niat lah tu. Ataupun daripada office, daripada rumah, tu kira niat lah tu. Jadi sampai-sampai terus sembahyang. Itu namanya azam. Azam ni dia terbelakang sikit daripada perbuatan. Untuk niat qasdu syai'in muqtarin bi fi'lih. Niat ni apabila kita berkehendak nak buat, terus laksanakan. Sentak. Kecuali puasa lah. Puasa niat malam. Start puasa bila? Pas subuh tu. Panjang waktu dia. Bab niat yang lain mesti serentak dengan perbuatan. Adapun yang lambat tu azam. Saya nak belanja orang sekali. Zakir kata, bukan saya kata. Maka sekarang dia pasang azam. Jadi kalau dia buat sekali, dapat pahala double. Jadi pasang. Itu beza azam. Okey, sesana. Untuk sembahyang fardu. Sembahyang sunat silakan. Sembahyang sunat pula sebut sikit, kalau dia mampu berdiri tapi dia sembahyang duduk, maka dapat pahala setengah je. Kalau dia memang tak mampu sungguh berdiri, dia sembahyang duduk, full mark. Beza dia kat mana? Bezanya dia mampu untuk berdiri tapi dia duduk. Yang ni memang tak mampu nak berdiri, dapat pahala untuk dia. Jadi imam disebutkan bahawasanya Syekh Zakat Al-Ansari, makam beliau di sebelah makam Imam Syafi'i. Beliau kalau berjalan ni pegang tongkat, umur dekat 1 tahun lah. Tapi main nak sembahyang menghadap Tuhan ni, jadi main semangat. Tongkat buang. Orang kata dah sembahyang berdiri. Orang kata, tuan Syekh, umur macam ni kena sembahyang duduk dah, uzur. Saya takut. Kalau saya sembahyang duduk walaupun saya kelihatan uzur, saya takut duduk tadi tu kerana nafsu saya. Tu dia. Punyalah takut. Jadi ibadah kita ni bukan kerana nafsu. Memang semata-mata pengabdian diri kepada
Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sembahyang ni pula ada hadis seorang perempuan tanya Nabi. Ni perempuan ni masya-Allah. Saya sebelum ni pergi kuliah duha. Saya cerita pasal apa, ada yang hadis-hadis yang Nabi cerita penyebab masuk dalam api neraka. Antaranya apa? Nabi sebut kebanyakan dalam api neraka siapa dia? Perempuan. Disebabkan dua kesalahan lubang. Fam, farash, mulut dan juga kemaluan. Seorang kak tu, ustaz, tak ada contoh lain ke? Semua perempuan. Sudah. Saya baca hadis. Tapi bukan kita nak kata. Saya nak cerita apa tadi tu? Lupa dah. Masuk tajuk tu pula dah. Tak apalah. Bukan sebelum tu. Tajuk apa saya nak cerita tadi? Tu niat tak elok lah tu. Bukan niat tak elok. Apa saya nak sebut tadi ni? Tajuk apa tadi ni? Tak apa. Tuhan tarik balik. Bukan. Dia lari. Dia lari. Saya main balik lah. Benda apa saya nak sebut tadi ni? Macam mana boleh tajuk tu tak? Okey, tak apa. Seterusnya menyebut Allahu Akbar. Tengok terjemahan dia, menyebut Allahu Akbar ketika nak qiyam. Sebut ni dia rukun apa? Takbiratul ihram ni dia rukun qauli. Mesti sebut. Wajib sebut. Jadi kalau orang tersebut dia sihat, dia sembahyang dia angkat tangan je. Angkat tangan ni hukumnya apa? Sunat. Mulut dia tak buka pula, kita bincang sebenarnya kan. Maka syarat sembahyang tak sah lah. Kenapa? Dia rukun qauli. Dia mesti buka mulut, dia mesti baca. Tengok dekat luar, kecuali dia ni bisu, sah. Tu pun dia kena buka mulut. Tapi kalau dia jenis pok-pek banyak ni, angkat macam tu je, tak sah sembahyang dia. Kerana dia melibatkan sebutan di mulut. Sebutan tu telinga kita sendiri kena dengar, Ustaz. Ya, seperti mana kita bincang sebenarnya pada muka surat tu, dengar di telinga sendiri itu afdal dia. Kalau orang kita sembahyang rapat, orang sebelah kanan kiri dengar, hasan, baik lagi. Makruh orang kedua ketiga dengar. Haram satu surau dengar dia sembahyang. Tak boleh kacau orang sembahyang, ganggu orang sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Orang ni terganggu nak baca Fatihah terbaca tasyahud, contohlah. Kacau. Bila ada seorang tu, ustaz nak pari saya ke? Bila saya sebut nama tu haji, saya suara kuat ustaz. Orang duk marah kat saya ni apa sebab sembahyang baca kuat. Saya ni ustaz, saya tak boleh nak ubah. Siapa kata haji tak boleh ubah? Dia diam je. Saya tak boleh ubah ustaz. Boleh. Macam ni haji, saya kata kat dia. Bulan depan saya datang kuliah. Bulan depan saya nak tengok suara haji mesti volume tu slow sikit. Kita jumpa bulan depan. Mesti balik praktis kat rumah. Tak sampai bulan depan lah. Minggu depan ustaz, boleh rupanya no. Jadi duduk biasa baca kuat sampai ganggu orang sebelah. Dia kata dia sejak lahir lagi macam tu lah. Tak lah. Nak bagi kita kata apa, dia rasa benda tu tak boleh ubah lah. Jadi tengok, tidak mengapa jika terdapat tambahan yang sedikit tentang sifat Allah Ta'ala seperti menyebut Allahu Azza Jalla wa Akbar, tak ada masalah. Tapi kita pun tak buat. Atau diam, tak menambahkan sifat yang lain. Orang yang tidak mampu menyebut dalam bahasa Arab boleh menterjemahkan dalam apa jua bahasa. Ni ada kes yang kita disebutkan bahawasanya orang ni dia minum air holy water. Holy water tu antaranya apa? Tak boleh nak mengucap, tak boleh nak sebut Allahu Akbar pun tak boleh. Maka dia kena terjemahkan. Boleh terjemahkan dalam apa jua bahasa. Allah Maha Besar. Silakan. Jangan kata saya tak boleh sebut Allahu Akbar, tak boleh sembahyang. Tak boleh. Sembahyang juga kena. Tapi dalam bab tasyahud nanti wajib dalam bahasa Arab. Allahu Akbar ni tak ada masalah. Tu hikmah dia. Bahasa yang diingini dan wajib baginya untuk mempelajari bahasa Arab walaupun terpaksa merantau ke negeri lain, dan boleh melewatkan solat untuk belajar. Dalam masalah ni ulama syarah lagi. Satu lagi dia. Bila yang nama ibu ayah ni berdosa, kalau anak ni tak pandai sebut Allahu Akbar lagi. Sampai tadi ada syarahan lagi. Ada anak, tapi anak ni tak kerti nak sebut Allahu Akbar. Bila mak ayah berdosa? Pandangan pertama, Imam Ibn Hajar mengatakan bahawasanya mak ayah berdosa sebab tak pandai didik anak ni. Iaitu ketika mana anak sudah capai umur tamyiz. Tamyiz ni mumayyiz. Syarat mumayyiz ni ada 3. Boleh makan sendiri, minum sendiri,
cuci kemaluan sendiri. Bergantung pada kadar umur budak lah. Ada budak 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun kadang ada budak pantang dah, ada budak tak reti lagi. Dia kena cuci kemaluan dia sendiri. Tengok 6 tahun, ni pada pandai ni sendiri ni. Maka kalau tak pandai sebut Allahu Akbar, mak ayah berdosa sebab cuai didik anak. Kan? Imam Ramli kata apa? Bila anak sebut baligh, baru berdosa kalau tak pandai sebut Allahu Akbar. Nak bagi kita kata apa? Ini benda pertama asas untuk nak sembahyang. Tadi ibu ayah cuai, tak ajar ataupun dia tak hantar orang untuk ajar, maka ibu ayah dah dikira sebagai ayah yang mandul. Mandul apa ni? Mandul agama. Nabi pernah tanya kepada sahabat, "Ma ta'uddu ar-raqub fikum?" Apa yang kamu faham tentang mandul? Kata sahabat, "Allazi laysa lahu walad." Yang tidak ada anak tu mandul. Nabi kata, "Laysa zak bir-raqub." Bukan itu yang aku maksudkan mandul. Ibu ayah yang mandul ni dia allazi lam yuqaddim lahu liwalidihi syai'a, yang tidak pernah bagi apa-apa didikan agama pada anak dia. Ni ayah yang mandul. Dan itu kita dah cerita apa? Saya cerita kita, sebahagian para ulama mewajibkan untuk ibu ayah yang ada anak ni ajar azam. Panggil apa? Azam umum. Jadi boleh tak saya minta tolong ikut saya? Ikut apa yang dimaksudkan dengan azam umum. Nanti balik ajar anak-anak isteri. Jadi sana, ikut saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebut nama masing-masing. Dengan ini berazam untuk sentiasa taat kepada Allah dan Rasul. Saya juga berazam untuk sentiasa meninggalkan dosa dan maksiat sepanjang hidup saya. Supaya anak ni tahu matlamat mak ayah ni untuk apa ni? Bawa anak dia bagi kenal Tuhan, matlamat dia taat pada Allah, tinggalkan dosa. Sebagian para ulama kata wajib yang ada anak ni serta kepada anak dia ataupun isteri dia sebagai ketua keluarga. Saya pun dengar kata sebahagian wajib. Balik malam tu ni yang panggil anak-anak along angah ni ikut apa nak sebut ni supaya kita selamat. Tu sebahagian macam tu sekali. Kaitkan dengan apa ni? Perkataan Allahu Akbar tadi ni. Dan hari ni banyak budak-budak yang sudah memayis tak pandai lagi sebut Allahu Akbar. Sedangkan ini perkara pertama sekali asas dalam kita nak sembahyang. Jangan jadi ibu ayah yang mandul. Antara syarat takbir ialah didengari di telinga sendiri, bukan telinga orang lain lah. Telinga sendiri. Begitu juga baca rukun qauli yang lain seperti yang kita dah jelaskan sebelum ni. Perhatian takbir dan mengangkat tangan itu sunat dilakukan serentak. Ni dalam kitab Matan Ulul Sadiq. Jangan sebut dulu Allahu Akbar ataupun angkat dulu Allahu Akbar, tak kena. Allahu Akbar serentak. Tangan diturunkan setelah selesai menyebut huruf ni, cara yang kedua. Tangan diturunkan setelah selesai menyebut huruf ra ketika takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar baru turun. Yang tadi serentak Allahu Akbar. Ada dua cara. Pilih yang mana saya buat? Yang pertama kan. Jadi ni dua cara lah. Jangan buat cara yang daripada dua ni. Allahu Akbar. Jangan. Ataupun Allahu Akbar, jangan. Dia serentakkan dengan zikir, serentakkan dengan perbuatan. Jadi hati-hatilah yang saya sebut tadi tu. Ada kes dah terminum air tersebut. Dan zaman kita ni macam-macam. Yang Nabi kata akhir zaman kamu akan tengok arak tak disebut sebagai arak. Dan perkara yang paling kita pening kita tengok apa ni, ada satu caption tu, dia tulis minuman sebut non halal, arak lah. Tapi dia tulis caption apa tu, jangan risau kerana perempuan bertudung sudah mula menjualnya. La ilaha illallah. Benda tu arak. Tapi tulis apa, jangan risau untuk minum kerana perempuan bertudung sudah mula menjualnya. Seakan-akan nak kata minumlah arak ni, tapi tak pernah nak sebut. Tapi menggunakan
nama wanita bertudung. Ni tak tahulah di negara Laloha kan. Tapi ada berlaku di sekarang ni. Ni benda-benda ni kena jaga-jaga di akhir zaman. Hikmah dimulakan solat dengan Allahu Akbar. Kenapa disebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar? Iaitu tiada lagi yang paling agung daripada Allah Ta'ala. Isyarat untuk betulkan niat ketika memulakan solat. Sewajarnya bermula saat bertakbir ini perlulah merasakan kebesaran dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benar keagungan. Ni baru jumpa hak teringat tadi ni. Yang saya kata seorang perempuan tu. Baru jumpa tang ni. Zaman Nabi SAW ada seorang perempuan namanya Sayyidatina Ummu Rafi'. Beliau tanya Nabi, "Ya Rasulullah, apa amalan yang boleh aku lakukan sebelum solat?" Kan tadi ada orang komen kuliah duha tu kan. Semua contoh kami masuk neraka ada tak jasa perempuan? Dia tanya macam tu. Saya kata ni ada. Di antaranya Ummu Rafi' tanya, "Ya Rasulullah, apa amalan yang boleh kami lakukan sebelum solat fardu untuk nak tambahkan pahala solat?" Saya kita baca. Tapi ambil dulu. Itu kita pernah sebut kan? Zikir 50 kali. 5 zikir 50 kali. 1 zikir 10. Yang pertama baca apa? Subhanallah 10 kali. Kita sebut aku dulu. Yang kedua baca apa ni? La ilaha illallah 10 kali. Yang ketiga Alhamdulillah 10 kali. Yang keempat Allahu Akbar 10 kali. Yang kelima Astaghfirullah 10 kali. Subhanallah, La ilaha illallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Jadi kita ada zikir berapa kali sebelum solat? 50 kali. Tasbih dalam sembahyang, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la, semua ada berapa? 153 kali tasbih. Tak percaya kira. Ulama dah kira dah. Tapi sagi ada belakang ni. Apa kalau kita campur pula zikir lepas sembahyang lagi, Subhanallah, Alhamdulillah 3333 campur dengan tutup dengan la ilaha illallah semua tu 100 kali. Jadi 100 campur 153 campur 50 berapa? Kira tak? 203. Betul. Dah jadi sembahyang ni apa? Untuk kita nak banyakkan zikir. Sebab tu kena ada wirid. Man laysa lahu wirdun fahuwa khirdun. Siapa yang tidak ada wirid, tidak ada zikir, fahuwa khirdun, dia macam kera. Tengok dia, tengok kera sama. Sudut tak zikir. Jadi kena ada zikir, kena ada bacaan Quran. Okey nah? Tapi bukan bermudah-mudahlah kata pada orang, ni tak zikir, ni kera ni. Bukan untuk kata pada orang. Ni kalam ulama untuk nak diamalkan kita. Baru teringat tadi nah. Ada seorang tu yang kata, semua contoh hak buruk tak adakah jasa wanita ni? Banyak. Ini baru teringat tadi. Sekiranya ketika hendak solat pun masih lagi menganggap bahawa dunia itu besar atau sesuatu yang lain yang lebih besar, maka seakan-akan takbir yang disebut di awal tadi tidak bermakna lagi. Bagi orang tasawuf, bila sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kemudian duk teringat benda dunia, jadi apa itu dikira tipu Tuhan. Boleh tak dalam sembahyang ni? Bincang nak syarah lagi boleh. Boleh tak dalam sembahyang kita fikir benda apa nak buat? Sekali lepas sembahyang aku nak sedekah lah. Sekali lepas sembahyang aku nak buat benda taat lah, benda-benda kebaikan. Boleh tak dalam sembahyang kita buat? Pendapat pertama kata Imam Ibn Rif'ah, boleh. Berdalilkan apa? Perbuatan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni lepas jadi imam sembahyang dengan sahabat, lepas bagi salam, terus susun posisi tentera. Jadi maksud kata apa para ulama, Sayyidina Umar dalam sembahyang dah fikir dan benda apa nak buat. Para ulama bantah kenapa? Yang pertama, kamu bukan Sayyidina Umar. Yang kedua, kamu bukan nak perang macam Sayyidina Umar pun. Bukan situasi kita ni perang. Itu pandangan pertama masuk. Boleh ataupun tidak? Boleh. Dalil dia bagi siap. Pandangan kedua apa? Tak dituntut kita bincang harta teringat akhirat pun tak perlu. Ya Allah, macam mana nanti ikut akhirat? Kedudukan aku macam mana? Nabi di atas, aku di bawah, tak perlu. Ya Allah, aku takut, ya Allah syurga. Sebab dalam sembahyang itu bukan tempat dia lagi. Hatta dalam sembahyang pun makruh kalau kita duk tadabbur lebih-lebih. Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan sekalian alam, alam malakut jamarut. Dia perincikan pula, tak boleh. Makruh hukum dia. Ataupun dibincang pula itu alif lam dalam bahasa Arab, alif lam istighraq. Sebab tu kita pun terjemah segala puji.
Tu istighraq tu siapa? Semua makhluk puji Allah Ta'ala. Jadi dia pun terlintas dalam perbahasan nahwu tu, makruh dalam sembahyang. Jadi ala kulli hal nak cerita apa ni, dalam sembahyang ni jangan nak teringat benda apa nak buat di luar solat. Ni maksud apa ni? Fokus sebutan kita tersebut nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita solat ada kelalaian memikirkan hal dunia, sedangkan permulaan solat kita sudah mengakui Allah Maha Besar. Maka dengan sebab inilah kita menyebut Allahu Akbar ketika takbir intiqalat. Dulu saya terfikir, tadi sembahyang tadi ni teringat benda dunia, sepatutnya astagfirullahalazim, astagfirullah. Sepatutnya istighfarlah, kenapa duk ingat benda dunia lagi? Jadi bila kita cari balik, rupanya disebutkan setiap keadaan ni Allahu Akbar, Allah ingat Allah lebih besar, bukan dunia yang kamu fikir sebut besar. Okey, supaya memperingati semula apa yang kita teringat akan hal dunia sebut. Tiada yang agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba fahami apa maksud Allahu Akbar. Hikmah mengangkat tangan ketika takbir. Mengangkat tangan itu sebagai isyarat mengangkat ketinggian akhirat. Angkat akhirat. Ini wawasan kita, wawasan akhirat. 2020 habis dah. Dan menolak kerendahan. Allahu Akbar, tolak dunia sekejap. Tolak urusan dunia. Sekarang nak menghadap Allah Ta'ala. Macam Tuan Guru Dr. Harundin kata apa? Macam angkat tangan ni, macam kita surrender dah depan Tuhan. Ya Allah, sekarang ni betul ya Allah, aku tinggal urusan dunia, nak menghadapmu. Dan ucapan takbir itu untuk semata-mata mengagungkan Allah. Dalam kitab Hasyah Bajuri disebutkan isyarat tambahan. Yang pertama, mengangkat hijab di antara hamba yang disembah, seakan-akan begitu. Yang kedua, kenapa angkat takbir? Supaya diperlihatkan oleh orang bekak bahawa seseorang itu sedang solat, seperti mana orang buta mendengar suara takbir. Dia peka. Jadi dia tak buta. Bila angkat takbir, oh ni sedang sembahyang. Itu maksud dia. Ataupun ada orang dia buta, dia tak nampak, tapi bila dengar sebut Allahu Akbar, ni tengah sembahyang. Itu maksudnya gitu. Tu hikmah lah. Juga dikatakan apabila orang kafir solat dengan cara mereka, maksudnya tiru, nak perli orang Islam zaman dulu ni, mereka buat berlakon sembahyang, perli sembahyang, tapi diletakkan berhala mereka di celah ketiak kecil-kecil tu. Maka diangkatkan tangan sebagai bukti kita berlepas diri daripada menjadi seperti mereka. Tapi hukumnya apa? Hukum angkat tangan ni hukumnya sunat je lah. Yang terakhir, dalam fiqh kita ni, jari pun dibincangkan. Jari nak rapat ke nak renggang, bincang macam tu mazhab Syafi'i, detail punya. Syekh Taha Hamdi guru kami mengatakan kaedah apa? Jika sebelum i'tidal ada 3, selepas i'tidal pun 3 keadaan. Sebelum i'tidal takbiratul ihram, rukuk, satu lagi dia qiyam, maka jari direnggangkan. Misalnya i'tidal takbiratul ihram ni, jari ni bagi renggang, jangan rapat. Detailnya mazhab Syafi'i ni satu. Yang kedua, kalau kita qiyam ni, tangan ni sama ada tangan ni kosong. Kalau nak, ataupun boleh naik, cara yang kedua naik 1, tanda Allah. Ataupun kalau naik 2, Allah dan Rasul. Ni para ahli sufi banyak ambil yang ni. Kalau nak naik 2 yang ni, maka jarinya pun jangan rapat. Rapat renggang boleh dibincangkan. Boleh? Nak kata detailnya mazhab Imam Syafi'i ni. Manakala selepas i'tidal, masa sujud, tangan lagi bagi rapat. Masa duduk antara dua sujud, letak tangan dekat paha tu, bagi rapat jari. Masa tasyahud lagi, tangan letak kat paha sekali lagi, bagi rapat jari. Itu kaedah dia. Hikmahnya agar rahmat Allah dapat melalui ke celah-celah jari apabila direnggangkan, dan apabila dirapatkan, moga rahmat Allah mengena pada badan dan juga bumi. Ini tak apalah, sikit-sikit ya, benda yang hai'ah, benda sunat-sunat. Tapi ada benda penting kita tengok tadi, apa tu, yang menyebabkan tak sah sembahyang dia. Sembahyang tu dalam keadaan dia tak berdiri lagi, sambil berjalan Allahu Akbar, tak boleh. Dia kena duduk sebentar, berdiri sebentar dulu. Sahabat ni pun nak jaga jemaah. Nabi sembahyang kat depan satu hari, termasuk lambat. Masuk masjid tu, angkat takbir, lepas tu berjalan sampai dekat depan. Kita nak jalan 1000 langkah pun tak ada masalah, tapi jangan 3 kali berturut-turut. 1, 2, stop. 1, 2, stop. Sahabat pun punya nak jaga jemaah, nak dapat rakaat bersama dengan Nabi, buat macam tu. Sikit-sikit, 1, 2 sampai ke depan. Berita ni lepas sembahyang sampai dekat Nabi SAW. Nabi kata apa?
zadakallahu hirsan. Moga Allah Ta'ala tambah semangat kamu untuk jaga sembahyang jemaah. Wala ta'ud, tapi jangan buat dah macam tu. Jangan buat dah. Cukup sekali je. Nak bagi kita kata cukup jaga. Jadi tuan-tuan dari sekalian, yang terakhir kita nak sebut apa ni? Yang pertama, kalau ada yang takbir sambil berjalan ataupun dia takbiri dulu, tegurkan dia. Yang kedua, kita dapati apa dia ni? Masa sembahyang Jumaat lah. Ataupun tuan-tuan yang pakai seluar ni. Pakai seluar tak salah. Orang pertama pakai seluar Nabi Allah Ibrahim AS. Yang salahnya pakai seluar ni bila baju singkat. Dia sujud, kemudian nampak lurah pula. Aurat dah terbuka. Dia tak rasa sebab salah, dia tarik pula. Padahal batal lagi solat tu. Batal lah. Setiap rakaat macam tu. Jadi saya dapati ni hari Jumaat banyak. Ada yang semayang demikian. Ataupun tak Jumaat lah. Waktu-waktu lain, dia pakai masa sujud ternampak aurat belakang. Aurat ni boleh nampak dibenarkan dari arah bawah aja. Seorang lelaki pakai kain pelekat, sujud-sujud, orang belakang nampak paha dia. Sah tak semayang dia? Sah. Dia semayang tingkat atas, orang bawah langut. Tengok ke atas, nampak paha dia. Sah tak? Sah. Nampak paha tak apa. Jadi apa? Nampak daripada bawah tak ada masalah. Jangan nampak daripada belakang, kanan, kiri dan sebagainya, atas dan sebagainya. Itu yang dibenarkan dalam bab aurat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Jadi habislah tahun ni lah. Tahun depan masuk tahun baru dah. Minggu depan saja. 1445. Kalau masa kita i'tidal, tangan ni, kedudukan tangan sama ada macam ni atau macam ni. Sebab ada kadang tengok orang macam ni, ada macam ni. So nak clarify lah. Yang saya jumpa dalam kitab-kitab, kedudukan tangan selepas mana i'tidal ialah tidak menempelkan di paha. Dia tak kepit di paha lah. Yang penting turun je lah. Sami'allahu liman hamidah, tak tepi. Jangan duk hayun pula. Dan kalau hayun pun kira batal tak sembahyang dia. Dia pergerakan tu, dua-dua hayun. Macam mana nak kira ni? Yang terakhir ni. Tangan kaki ni pergerakan yang besar. Dan tangan kalau dia bergerak, dia kira depan dan belakang, atas dan bawah. Contohnya depan belakang. Ni baru kira sekali. Jadi kalau ada dua belah, baru dua kali. Yang batas sembahyang benar ni, kalau 3 kali pergerakan berturut-turut. Sami'allahu liman hamidah, dia hayun tangan dia. Lepas tu dia naik pula kaki satu lagi, batal sembahyang. Tu 3 kali turut-turut. Atas bawah dia garu, baru kira sekali. Tapi jangan buat pula baru sekali Ustaz, garu pula lagi 2. Main-main dalam sembahyang, batal pula sembahyang. Untuk ni pergerakan besar, pergerakan kecil, tangan jari ni 1000 kali pun tak apa. Lidah sembahyang je gatal, tak sembahyang tak gatal. Mata dia kejit-kejit, tak waktu tak sembahyang okey je. Pasal apa buat macam tu? Lidah ni, pasal apa mata? Pedih mata, gatal 1000 kali pun tak apa. Tapi bukan tujuan untuk bermain-main. Kalau tidak, batal sembahyang dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.